boleh ambil pelajaran daripada yang kita boleh berhenti sejenak melihat kepada surah Al-Fil ini, ada 3 perkara. Pertama sekali, peristiwa tahun gajah itu dengan datangnya Abraham membawa gajah untuk menyerang kota Mekah. Ini sebenarnya adalah satu daripada nikmat Allah yang terbesar kepada kaum Quraisy ketika itu, ya. Seperti Ibn Katsir mengatakan, hadhihi min ni'millahi allati amtanna Allah biha ala Quraisy. Sesungguhnya ini adalah satu nikmat-nikmat yang sangat besar yang digunakan oleh Allah SWT kepada kaum Quraisy. Fima sarafa anhum min ashabil fil, bagaimana Allah SWT mengalihkan ataupun menjauhkan mereka daripada tentera-tentera bergajah tersebut, yang mereka ini alladhina kanu qad azamu ala hadmil Ka'bah, dan yang mereka nak menghancurkan kota Kaabah. Bayangkan Allah ketika itu, walaupun kita tahu bahawa kota Mekah pun dipenuhi dengan syirik dan sebagainya, tetapi Allah nak jaga kerana ada peristiwa yang lebih besar selepas daripada peristiwa serangan Abrahah tersebut, iaitu selepas daripada 50 hari daripada serangan tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita berselawat pada Rasulullah SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi ihsani ila yaumiddin. Baik, ini adalah sebagai satu nak menyediakan bumi kota Mekah itu pada kedatangannya Habibun al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tadabbur yang perlu kita berhenti, iaitu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan rancangan orang-orang Nasara daripada Yaman tersebut yang dipimpin oleh tentera Abraha, dengan Allah SWT menjadikan kehancuran itu pada tangan-tangan mereka. Apakah yang dimaksudkan dengan tadlil? Iaitu mereka tidak mampu untuk masuk ke dalam kota Mekah dan dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Matlamat perancangan mereka ialah untuk masuk ke kota Mekah dan hancurkan Kaabah. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala kaidahum fi tadlil, iaitu menjadikan perancangan mereka itu terbatal dan tidak mampu untuk menghancurkan kota Mekah. Sesungguhnya inilah satu tanda bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa akan menyokong orang-orang yang benar, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan membantu aulia. Sebab tu kita tengok jawapan kepada Abdul Muttalib kepada Abrahah. Dia kata, aku ni adalah pengembala kambing sahaja, tetapi rumah ini, iaitu Baitullahil Haram, iaitu Kaabah, mempunyai tuan yang akan menjaganya dan dia akan menghalang daripada tentera. Masya Allah, itu satu akidah yang sangat hebat. Jadi yang kita nak nampak ni, iaitu bahawa kita akan yakin kalau kita benar-benar kita jaga agama kita nak berubah, Allah SWT akan bantu. Kita nak jaga agama kita, Allah SWT akan memberikan jalan-jalan yang mudah. Allah buka jalan, satu jalan tertutup, tapi Allah SWT buka lagi 100 jalan, iaitu Allah mudahkan dengan jalan-jalan yang baik. Dan Allah SWT usaha, kerana apa? Agama ini Allah yang jaga, bukan kita yang jaga. Kita hanya usaha. Sebab apa? Kita nak dapat nailul ridha wa nailul jannah, kita nak dapat redha Allah SWT dan kita nak dapat jannah. Tetapi yang menjaga ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Mahmakan siapa pun yang nak hancurkan seluruh makhluk Allah SWT, nak hancurkan agama Allah SWT, tidak akan mampu, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala akan memenangkan agamanya, insya-Allah. Yang seterusnya iaitu kita bertengok bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menghancurkan ashabil fil wa arsala alaihim tayran ababil. Allah Subhanahu Wa Taala menghantar tentera yang paling kecil, menghancurkan tentera yang paling besar daripada logik akal manusia. Kita tengok logik akal manusia hari ini, kita tengok empire yang besar-besar, US dan sebagainya, China. Allah Subhanahu Wa Taala menghantar virus sehingga menghancurkan takabur dan riak mereka, sehingga mereka tercari-cari bagaimana untuk melepaskan ataupun merawat virus dan sebagainya, virus yang kita sedang hadapi ini. Jadi tuan-tuan dan puan, inilah masanya kita kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin dengan maksiat kita, Allah SWT menghancurkan kita. Wa na'udzubillah min zalik. Allah Subhanahu Wa Taala sangat sayang pada kita. Allah Subhanahu Wa Taala menghantar satu penyakit untuk kita kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kita dapat mengeratkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebenarnya PKP ini pun kita dapat mengeratkan hubungan kita dengan keluarga kita, anak-anak kita. Dan Masya Allah, inilah satu mudah ataupun satu tempoh tarbawiyah ataupun tarbawi yang mampu untuk mendidik kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan mampu mendidik diri kita dengan baiki hubungan kita dengan keluarga kita. Tarmihim bihijaratin min sijil. Allah Subhanahu Wa Taala menghantar satu batu yang boleh menghancurkan badan-badan mereka. Kena ingat, setiap sesuatu apa yang kita rancang, manusia boleh rancang, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan. Di sini kita nak lihat sedikit yang kita boleh simpulkan daripada surah Al-Fil ini, iaitu pertama sekali Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga Kaabah. Bagaimana manusia walaupun daripada zaman Abrahah tersebut
tersebut sampai kepada zaman kita adanya insan yang nak menghancurkan Kaabah ataupun menghancurkan kehormatan Haramain, Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan mereka seperti mana yang telah Allah SWT tunjukkan kepada Ashabul Fil, tentera Abraha yang membawa tentera bergajah tersebut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga Baitullahil Haram. Pada mana ketika pembukaan kota Mekah, Rasulullah SAW sebutkan inna makkata harramaha Allah wa lam yuharrimaha an-nas fala yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir an yasfika ad-dima' biha daman wa la ya'dhidu biha asy-syajarah. Rasulullah SAW sebutkan sesungguhnya Allah SWT telah mengharamkan kota Mekah wa lam yuharrimaha an-nas, maka tidak dibenarkan orang-orang yang beriman dengan Allah dan yaumul akhir untuk menumpahkan darah di dalamnya. Sejak daripada itu lagi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua iaitu sesiapa sahaja yang nak menjadikan kota Mekah itu kota ilhad ataupun kota yang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan tukar. Waktu Allah Subhanahu wa taala sebutkan surah Al-Hajj, innal ladzina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haram. Orang-orang kafir yang cuba untuk menghalang an sabilillahi wal masjidil haram, jalan Allah Subhanahu wa taala ataupun Masjidil Haram, alladzi ja'alnahu lin-nasi sawa'an al-'akifu fihi wal bad, yang telah kami jadikan untuk manusia untuk beriktikaf di sana. Wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nudhiqhu min 'adzabin alim. Sesiapa sahaja yang nak menjadikan kota ini sebagai kota ilhad dengan secara zalim, nudhiqhu min 'adzabin alim, yang kami akan rasakannya dengan azab yang sangat pedih. Sebab tu kita kena faham ayat ini. Walaupun manusia nak tukar kota Mekah menjadi Vegas dan sebagainya, sebenarnya Allah SWT akan menjaga kesuciannya. Jangan kita takut, tetapi kitalah yang nak mengambil barakah kita memulakan kota-kota Mekah dan kota Madinah, Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Rasulullah Allah SWT sebutkan, "Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Sesiapa yang membesarkan syair, tempat-tempat ataupun tarikh-tarikh ataupun kebesaran Islam, dia adalah daripada tunjuk kepada takwa yang ada di dalam jiwa kita. Yang terakhir iaitu untuk di kota Mekah saja, seorang itu kalau dia niat jahat akan dibalas. Sebab tu Imam Qurtubi mengatakan bahawa sesungguhnya sesiapa yang berniat jahat di kota Mekah, maka Allah SWT akan balas dengan niatnya. Tetapi di tempat lain tidak. Sebab tu kota Mekah ini kalau kita buat kebaikan, Allah niat sahaja Allah SWT balas sangat-sangat besar pahalanya. Apabila kita laksanakan ibadah dikali gandakan 100,000 kali ganda, Masya Allah, yang sangat-sangat hebat. Tetapi kalau kita niat untuk melakukan kejahatan di kota Mekah ataupun di kota Madinah, maka Allah Subhanahu wa taala akan kira daripada niat. Jadi kita kena jaga-jaga apabila kita hasad dengki dengan orang, tengok orang ni apa dan sebagainya ketika mana kita berada di sana. Wa na'udzubillah min dzalik, kita tidak mahu melakukan perkara tersebut. Niat pun kita jaga, apa yang di dalam jiwa pun kita jaga. Semoga apabila kita jaga di sana, kita kembali ke Indonesia, ke kampung halaman kita, kita menjaga juga niat-niat kita. Kita tidak mahu menzalimi orang dengan niat-niat buruk kita. Dan seterusnya kalau kita tengok begini, ketika mana kota Mekah nak diserang, ada orang-orang daripada kota Mekah yang menjadi khawanah ataupun pelapor ataupun spy memberitahu akan kedudukan kota Mekah yang mana boleh masuk dan tidak. Tetapi ini adalah satu perkara yang sangat besar. Walaupun mereka cuba membantu tentera Abraha, ini tidak akan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan mereka yang mengkhianati Islam, yang mengkhianati ummah akan dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana kisah Abraha, Allah Subhanahu wa taala menghalau mereka dengan sehina-hinanya dengan tentera yang paling kecil untuk kembali ke tempat mereka. Dan apabila seseorang itu, kita jangan menghina agama Allah, jangan kita membantu orang-orang yang menyerang ataupun orang-orang yang cuba memperlecehkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan memperlecehkan ibadat-ibadat dan sebagainya. Sebab ini misalnya kalau solat, kita mempermainkan solat, kita letak dalam video dan sebagainya, kita tak perlu perkara-perkara tersebut. Yang kita nak ialah apa yang boleh memberikan pahala berterusan kepada orang yang melihatnya tersebut. Sebab apabila kita tengok bagaimana sesungguhnya insan-insan ataupun musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala sentiasa merancang untuk menghancurkan agama Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka ingat bahawa agama Islam ini tidak ada yang menjaga, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menjaga agama Islam. Baik, itu sahaja kita dapat perbincangkan, kita dapat ambil pelajaran daripada surah Al-Fil. Semoga kita faham bahawa sesungguhnya agama ini Allah SWT akan sentiasa membantunya. Kalau kita nak berubah, kita nak menjaga agama Islam, kita nak jaga syiar-syiar Islam dalam kehidupan kita, Allah SWT akan membantu. Dan jadilah orang-orang yang membantu agama Allah SWT. Sebarkanlah kehebatan kasih sayang Allah SWT, kasih sayang Islam, dan Allah SWT akan bantu kehebatan dalam kehidupan kita, dalam rezeki kita,
kita. Yang penting sekali iaitu kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan Allah redha dan ataupun amat-amat rindu bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada itu saja, insya-Allah kita bertemu pada sesi yang lain insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.